اوكي ابدأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله pada malam ini kita akan meneruskan bila masalah kitab yang tersalih sama Ustaz Rahman Al-Usmani rahimahullah taala. Sebelum itu ada pihak masjid, ada beberapa pengumuman untuk semua pelajar dan staf yang menyertai kuliah pada malam ini. Ini anda semua diminta untuk scan QR code attendance di pintu masuk masjid bagi sebelah muslimin dan juga muslimat. Ini untuk menanda kehadiran kita semua untuk penyampaian ijazah sanad di akhir ataupun di ketika kita habis baca kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Okey, Allah taala. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبك اللهم نستعين. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير يا رب العالمين. Okay, welcome to our session. We are the session number 2. And we have reached the first bab of Riyadhus Salihin, and we have read before this the first ayah and the first hadith from this bab, and we will continue inshallah with the second hadith inshallah. And always when we ought to start our majlis, we will start with one jumla, one sentence. Always we are repeating it in Arabic, that is بالأسانيد الصحيحة المتصلة إلى الإمام النووي. بالأسانيد الصحيحة, by the sanad that we have it from Al-Imam Al-Nawawi, that all of it is right and all of it is corrected. Okay, بالأسانيد الصحيحة المتصلة, that akan sampai Imam Al-Nawawi. Okay, الأسانيد الصحيحة المتصلة إلى الإمام النووي أنه قال في كتابه, yaitu dia bagi tahu di dalam buku dia. Lepas tu kita akan namakan buku dia, dan lepas tu baru akan mula dengan apa yang kita mana berhenti dan sambung. Okay. بالأسانيد الصحيحة المتصلة إلى الإمام النووي أنه قال في كتابه رياض الصالحين في الباب الأول منه قال: وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. هذا لفظ البخاري. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه الكتاب يا رب العالمين. Hadis yang kedua daripada Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sepasukan tentera menyerang Kaabah. Apabila mereka berada di satu kawasan lapang, tiba-tiba mereka dibinasakan seluruhnya. Sayyidatina Aisyah berkata, aku berkata yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mengapa mereka dibinasakan seluruhnya, padahal ada di antara mereka orang yang berjual beli dan orang yang bukan daripada tentera itu? Rasulullah menjawab, ya, mereka dibinasakan seluruhnya. Kemudian mereka dibangkitkan pada hari kiamat menurut niat masing-masing. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim, manakala dalamnya ialah daripada lafaz Al-Bukhari. Okey, ini hadis yang kedua, tapi sebenarnya nombor dia mengikuti daripada mula-mula sampai sekarang dia nombor 6. Okey, hadis nombor 6. Dan Imam Nawawi biasanya kalau dia nak sebutkan satu hadis di dalam buku dia, dia akan hazaf al-isnad. Walaupun kedekat Al-Arba'in An-Nawawiyah, Al-Arba'in An-Nawawiyah bukan 40 hadis, dia 42 hadis, dan ada ada introduction dan ada conclusion dekat terakhir dia. Dekat Al-Muqaddimah, Al-Imam An-Nawawi dia bagi tahu
semua al-kutubul hadis, al-kutubut tis'ah, Sahih al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibn Majah dan Muwatta' Imam Malik wa Musnad ad-Darimi wa kadzalika Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. 9 buku. Dia kata saya dah baca semua buku itu kepada syekh saya. Dan dia ada ijazah bersanad. Tapi dia buang semua sanad itu sebab dia tak nak buku dia akan jadi tebal. Walaupun dia dah buang, tengok buku dia tebal. Tak tahu kalau boleh habiskan dia di dalam 1 tahun. Tapi dia kata saya buang dia walaupun semua ijazah saya ada dan saya telah baca. Dia dah baca. So maknanya masa yang dia mula dengan wa'an ummil mu'minin, semua isnad daripada Imam Nawawi sampai Ummul Mukminin Aisyah dia ada. Ini satu. Yang kedua, Imam Nawawi dia kata wa an ummil mu'minina ummi Abdillah. Banyak faedah yang kita akan dapat daripada Imam Nawawi masa yang dia tulis. Bukan semua orang dia akan tulis satu buku. Itu beberapa ulama yang dia mampu akan tulis, bukan semua. Masa yang dia tulis dia kata an ummil mu'minina ummi Abdillah. So maknanya dia ada satu anak nama dia Abdullah? Tak. Dia tak ada anak. Okay, so Ummu Abdillah dari mana? Itu sebab satu hari Sayyidatuna Aisyah dia datang kepada Rasulullah, dia kata, "Ya Rasulullah, semua isteri-isteri kamu dah ada satu kunyah." Kalau kunyah itu maknanya ummu dan ada satu nama, atau abu dan satu nama. Itu panggil dia kunyah. Dia kata semua isteri-isteri kamu ada kecuali saya. Macam mana? Dia kata boleh namakan atau boleh ambil satu kunyah mengikuti anak saudara kamu. Siapa anak saudara dia? Itu Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam. Dan ibu dia adalah Asma binti Abi Bakar. Okey, Asma binti Abi Bakar. So dia jadi anak saudara. Anak saudara dia Sayyidina Abdullah ibn Zubair. Okay, ini yang kedua. Yang ketiga, Sayyidina Abdullah ibn Zubair, dia anak yang pertama di dalam Islam dekat Madinah. Sebab ibu dia Asma binti Abi Bakar, masa yang dia berhijrah daripada Makkah ke Madinah, hari itu dia hamil. Masa yang dia baru sampai dekat Quba, dia beranak. So, jadi Abdullah bin Zubair dia anak yang pertama selepas hijrah dekat Islam. Dan mereka bawa dia kepada Rasulullah, dia kata, "Ya Rasulullah, kita dapat ni satu anak." Dan lepas tu Rasulullah dia buat satu tahnik. So yang pertama dia masuk kepada ni burut dia adalah apa ni? Daripada mulut Rasulullah, Sayyidina Abdullah ibn Zubair. Okay, Abdullah bin Zubair, Sayyidatuna Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jayshun al-Ka'bah. Ni dekat akhir zaman. Ni satu alamat dekat hari akhirat. Okay, sebab hari akhirat ada beberapa alamat sughra yang kecil dan alamat kubra. Daripada al-alamatul kubra ni, satu tentera mereka akan perang dekat Mekah, tapi sebelum datang dekat Mekah, dekat Madinah, sebelum Makkah, sebelum mereka dapat masuk, ni ada satu masalah. Ni bumi dia akan buka dan mereka akan jatuh di dalam bumi dan tutup. Okey, ni satu alamat untuk hari akhirat. Alamat. Okay. Ni soalan Sayyidatuna Aisyah, macam mana mereka akan dapat semua akan mati, walaupun ada beberapa orang yang terpaksa pergi sama dengan tentera itu, ada satu orang yang ada manfaat, satu orang yang ikut sahaja walaupun niat dia lain. Rasulullah bagi tahu dia kalau niat itu yang paling penting itu adalah niat. Kalau niat dia lain-lain, Allah Subhanahu wa taala akan bawa mereka akan jumpa Allah Subhanahu wa taala dekat akhirat mengikuti niat mereka. Kalau satu orang niat dia macam dia mengingkari, dia tak terima apa yang mereka buat, itu niat dia, dan Allah akan consider niat dia. Okay, so dekat hari akhirat. Naam. Hadis yang seterusnya, qala wa Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da al-fath walakin jihad wa niyyah wa idha istunfirtum fanfiru, qala muttafaqun alayh wa ma'nahu la hijrata min Makkah li'annaha sarat dar Islam. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya Nabi sallallahu alaihi
hijrah sesudah pembukaan kota Mekah, tetapi yang tetap bila jihad atau berjuang dan niat untuk berjihad apabila keadaan memaksa dan apabila dipanggil untuk berjuang dan sebagainya, hendaklah kamu bersiap sedia. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tak ada satu komen. Wa ma'nahu tak ada. Okey, Imam Nawawi dia menjelaskan apa makna la hijrata ba'da al-fath. Tidak ada hijrah lepas Fathul Makkah. Lepas Fathul Makkah tak ada hijrah. Tapi itu hukum khas untuk Makkah sahaja. Kalau tempat yang lain macam zaman kita sekarang, satu orang dia nak berhijrah daripada Europe, iaitu adalah negara-negara bukan Islam, dan dia nak datang ke dekat Malaysia. Itu hijrah? Ya, kiranya hijrah. Okey, kalau dia nak berhijrah daripada satu tempat yang orang kafir atau satu negara kepada negara Islam, itu hijrah. Tapi kalau Mekah, tak ada lagi. Apa boleh faham daripada perkataan la hijrata ba'da al-fath? Maknanya Mekah tak boleh balik kepada kufur. Dia akan sambung dan tetap di atas Islam sampai hari akhirat. Itu kenapa masa yang Rasulullah dah wafat, ada 3 tempat sahaja, atau boleh kata 3 masjid sahaja yang mereka tetap di atas Islam. Dan semua orang Arab mereka dah jadi murtad. Iaitu Masjidul Makkah, Al-Masjidul Haram, dan Al-Masjid Nabawi, dan Masjidul Hajar. Masjid Hajar dekat Bahrain, yang sekarang panggil dia Dammam, dekat Saudi. 3 masjid sahaja yang mereka salat kepada Allah SWT dan ibadah kepada Allah SWT. Dan semua orang dah jadi murtad. Dan banyak Nabi yang dah keluar, Musailamah Al-Kazzab, Sajjah, semua mereka dah keluar. So 3 masjid sahaja yang mereka buat. Kalau At-Taif, mereka dah jadi murtad. Kalau Jeddah dah jadi murtad. Semua dah murtad, kecuali 3 tempat. Okey, itu Islam dekat Mekah akan sambung sampai hari akhirat. Naam. قال وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية إلا شركوكم في الأجر رواه مسلم. قال ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. Daripada Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu katanya, semasa kami dalam peperangan Tabuk, Nabi ada bersabda, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang sahabat yang tidak dapat menyertai peperangan kerana sakit. Kemana kamu berjalan dan lembah mana sahaja kamu harungi, mereka tetap bersama kamu. Menurut satu riwayat lain, mereka tetap berkongsi pahala bersama-sama kamu. Hadis riwayat Muslim. Dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, semasa kami kembali daripada peperangan Tabuk bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Nabi bersabda, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang sahabat yang terhalang daripada menyertai peperangan kerana sakit. Di mana sahaja kita lalui berjalan ke hulu atau ke lembah, mereka tetap bersama kita. Hadis riwayat Bukhari. Kalau kita nak dapat satu husnul khatimah, iaitu jadi syahid fi sabilillah, boleh dapat dia? Boleh dapat melalui apa? Niat sahaja. Itu yang saya bagi tahu minggu lepas. An-niyatu tijaratul ulama. Niat itu adalah satu bisnes sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesiapa yang dia boleh ingat, dia akan dapat pahala. Sesiapa yang dia lupa, dia rugi. Itu kenapa masa yang mereka, niat mereka akan ikut Rasulullah, dan di dalam hati dia rasa sangat sedih kalau sebab dia tak ikut Rasulullah. Dan dia rasa kalau saya ikut Rasulullah, alhamdulillah saya akan gembira. Sebab perasaan itu dia dapat satu pahala daripada Allah SWT. Semua tempat mereka dah pergi daripada Madinah sampai Tabuk 1000 km, 1000 kilometer, dan 1000 balik. Setiap langkah mereka dapat pahala. Masa yang mereka naik dan turun dapat pahala. Okey, mana pergi, mana buat, mereka perang, jadi syahid fisabilillah, mereka dapat yang sama. Sebab apa? Sebab niat sahaja. Itu kenapa niat itu adalah penting sangat. Di dalam surah Al-Fatihah, setiap solat, setiap salat, setiap hari kita akan ulang 17 kali, minimum 17 kali. Kalau
kita tak buat ni sunnah. Setiap salat, setiap rakaat kita ulang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau di dalam bahasa Arab iyyaka itu adalah maf'ul bihi. Maf'ul bihi maknanya apa yang dia terima, satu action, apa yang dia terima. Macam daraba Zaidun Amran. Amran itu maf'ul bihi, dia yang dapat pukulan itu, dan Zaid dia yang buat. So iyyaka itu maf'ul bihi, dan lepas tu ada na'budu. So maknanya al-maf'ul bihi dia datang sebelum fi'al, walaupun dia mesti datang selepas fi'al, bukan sebelum. Itu kenapa? Sebab nak fokus di atas al-ikhlas, iyyaka, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita buat ibadah. So kalau amalan kita bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan buat amalan itu. Jangan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kenapa? Kenapa? Sebab penat sahaja, usaha sahaja, tak ada pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey? Yang paling penting apa yang kita nak buat, tanya dulu. Kenapa saya nak pergi ke solat? Kenapa saya nak bagi satu sedekah? Kenapa pergi kelas? Kenapa nak tidur? Selalu kenapa? Soalan penting. Kalau jawapan dia betul dan dia betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala, boleh buat dia. Baru boleh mula. Kalau tidak, jangan. Okey? Naam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Imam Ibn Al-Qayyim dia tulis satu buku yang 6 jilid. Satu buku 6 jilid yang besar. Kalau nampak, nama dia Zadul Ma'ad. Nama buku itu Zadul Ma'ad, 6 jilid. Dia kata nama buku sahaja, qala Zadul Ma'ad fi ma baina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia nak explain satu ayat itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, 6 jilid. Di antara iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in. Banyak benda, banyak contoh yang dia explain di dalam buku dia. Naam. قال وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم وهو وأبوه وجده صحابيون. قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري. Daripada Abu Yazid, Ma'an bin Yazid bin Al-Aqdas radhiyallahu anhu, mereka bertiga adalah sahabat Nabi. Katanya, ayahku yakni Yazid telah mengeluarkan beberapa dinar, yakni mata wang emas, yang hendak disedekahkan lalu diamanahkan kepada seorang lelaki di masjid untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima. Maka aku pergi dan minta wang dinar itu daripada orang itu. Lalu aku tunjukkan kepada ayahku. Maka beliau pun berkata, demi Allah, bukan kepada engkau yang hendak aku sedekahkan. Maka berlakulah pertelagahan antara kami. Akhirnya kami ajukan perkara itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah pun bersabda, berhasil bagi engkau apa yang engkau niatkan wahai Yazid, dan halal, ini harus bagi engkau apa yang engkau ambil wahai Ma'an. Hadis riwayat Al-Bukhari. Faham cerita itu? Ayahnya dia bagi sedekah, letak dia di dalam masjid. Masa yang anak dia lalu, dia rasa dia berhajat, dia orang fakir miskin, dia ambil duit itu. Sebab dia deserve duit itu. Dia ambil dan pergi. Masa yang dia balik, dia bagi tahu ayahnya, oh alhamdulillah, Allah bagi saya rezeki. Dia kata, tak, niat saya bukan kepada kamu, bagilah saya balik. Dia kata, tak nak. Mereka pergi Rasulullah dan tanya, dia kata, laka ma nawaita ya Yazidu. Yazidu itu ayahnya. Dia kata, apa yang niat kamu Allah dah bagi. Walaka ma akhadta ya Ma'nu. Apa yang Ma'an dia dah dapat itu halal kepada kamu, sebab kamu mustahak. Dia deserve dia. Dia bagi dia. Itu ceritanya. Imam Nawawi dia bagi tahu, dia kata Ma'an dan Yazid dan Akhnas, 3 orang itu adalah sahabat, atau ayah dan cucu, 3 semua mereka sahabat. Naam. قال وعن أبي إسحاق سعد بن وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي الزهري
رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير أو قال كبير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. قال: اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. متفق عليه. Daripada Abu Ishaq, Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Muhaib bin Abdul Manaf bin Zurrah bin Kilab bin Murrah Ma'ab bin Lu'ay al-Quraisy al-Zuhri, salah seorang yang disaksikan sebagai ahli syurga. Katanya, Rasulullah SAW datang menziarahi aku pada tahun haji Wida, semasa aku menderita sakit tenat. Lalu aku bertanya: wahai Rasulullah, penyakit aku ini bertambah tenat, sedangkan aku mempunyai harta tetapi tidak mempunyai warisnya, kecuali seorang anak perempuan. Jadi adakah boleh aku sedekahkan 2/3 daripada harta aku? Jawab baginda: tidak. Aku bertanya lagi: kalau 1/2 wahai Rasulullah? Jawab baginda: tidak. Aku bertanya lagi: kalau 1/3 wahai Rasulullah? Jawab baginda: 1/3. Dan 1/3 itu pun masih banyak. Sesungguhnya jika engkau tinggalkan waris-waris engkau sebagai orang kaya, adalah lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka sebagai orang miskin yang terpaksa meminta-minta daripada orang lain. Sesungguhnya engkau tidak membelanjakan sesuatu yang engkau niatkan itu demi untuk mengharapkan keridaan Allah, melainkan pasti engkau diberi pahala daripada perbelanjaan yang engkau keluarkan, sehinggakan apa yang engkau letakkan di mulut isterimu. Aku bertanya lagi: wahai Rasulullah, adakah aku akan ditinggalkan oleh sahabat-sahabatku di sini, yakni di Mekah, selepas mereka meninggalkannya dan kembali ke Madinah? Jawab baginda: engkau tidak tertinggal, dan berbuat kebaikan yang engkau niatkan kerana Allah, melainkan akan bertambah dengannya darjat kemuliaan engkau. Mudah-mudahan dengan ketinggalan engkau di Mekah tidak ikut kembali ke Madinah, sebahagian orang akan dapat manfaat daripadamu, dan sebahagian lain mendapat mudarat selepas mereka meninggalkannya dan kembali ke Madinah. Kemudian Nabi berdoa: ya Allah, teruskanlah hijrah sahabatku dan janganlah jadikan mereka berpatah balik. Akan tetapi yang sedih ialah Sa'ad bin Khawlah diratapi oleh Rasulullah kerana beliau meninggal di Mekah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang panjang. Sayyiduna Sa'ad bin Abi Waqqas, dia adalah pakcik Rasulullah sebelah ibu. Ni satu. Dua, tak ada satu orang yang Rasulullah dia bagi tahu dia atau panggil dia fidaka abi wa ummi, ruh saya dan ruh ayah saya, ruh ayah ibu saya itu macam kurban kepada kamu, kecuali Sayyiduna Sa'ad. Dia sahaja yang dapat perkataan fidaka abi wa ummi. Kenapa? Sebab masa yang dekat perang dan orang kafir, orang musyrikin datang nak mereka membunuh Rasulullah, dia yang ambil dan dia lawan pada Rasulullah. Dia yang jaga Rasulullah. Masa yang dia jaga, dia pukul satu orang kafir membunuhkan dia. Dia kata fidaka abi wa ummi, irmi Sa'du fidaka abi wa ummi. Okey, ni yang kedua. Yang ketiga, dia kata ahadul asharatil mubasysyirin bil jannah. Dia satu orang daripada 10 orang yang mereka pasti akan masuk syurga. 10 sahaja. 10 sahaja. Bukan. Al-Imam As-Suyuti dia tulis satu buku dan dia dah kumpul semua nama-nama sahabat yang mereka Rasulullah bagi tahu mereka akan masuk syurga. Dia dah dapat berapa? 70 sahabat. Bukan 10 sahaja. Tapi kenapa yang paling famous itu Al-Asharah, 10 sahaja? Kenapa?
Ya, sebab Allah Subhanahu wa taala sebab Rasulullah sebutkan mereka di dalam satu majlis, di dalam satu hadis. Satu hari Rasulullah dia duduk dekat masjid dan 10 orang mereka ada dan semua sahabat ada, dan Rasulullah dia bagi tahu Abu Bakrin fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Sa'id bin Zaid fil jannah, wa Abu Ubaidah bin al-Jarrah fil jannah, wa Sa'd bin Abi Waqqas fil jannah, wa Talhah bin Ubaidillah fil jannah, wa Zaid bin Thabit fil jannah. Sebutkan semua mereka di dalam satu majlis, di dalam satu hadis. Itu kenapa mereka panggil dia al-ashara al-mubashshirina bil jannah. Okey, di dalam satu hadis. Okey, ini yang ketiga. Yang keempat, apa yang cerita dia? Masa yang Sayyiduna Sa'd bin Abi Waqqas dia ikut Rasulullah untuk Hajjatul Wada'. Okey, Hajjatul Wada' dia jadi sakit. Tengok demam ke atau dia sakit perut ke, Allahu a'lam, dia sakit, tak boleh gerak. Dia duduk dekat rumah, dekat Mekah, satu rumah sana. Rasulullah dia mari ziarah dia. Dan lepas tu masa yang Rasulullah dia nak keluar, lepas habis ziarah dia nak balik, dia tanya, "Ya Rasulullah, saya rasa macam tak boleh gerak. Ni macam terakhir umur saya. Tak boleh balik Madinah. So macam mana? Saya ada satu ini harta yang banyak. Macam mana kalau bagi semua ni fi sabilillah?" Dia kata, "Jangan." Dia kata, "Ya Rasulullah, saya ada satu anak perempuan. Kalau anak saya bolehlah. Sebab ni daripada saya. Tapi kalau bagi perempuan, nanti dia kahwin, suami dia akan ambil duit itu, akan ambil harta itu." So Rasulullah dia kata, "Jangan." Dia kata, "Ya Rasulullah, okey, macam mana kalau 3/4?" Dia kata, "Jangan." Separuh, dia kata, "Jangan." Dia kata 1/3. Dia kata 1/3, tapi 1/3 itu banyak. So maknanya kalau satu orang dia nak tulis satu wasiat, dia boleh tulis di dalam wasiat itu, boleh membina satu masjid, boleh buka sekolah tahfiz, dia boleh, tapi jangan sampai 1/3. Sebab 1/3 itu banyak. Okey, kena dia kurang pada 1/3. Sebab Rasulullah dia bagi tahu dia wathuluthu kathir. 1/3 itu adalah banyak, jangan sampaikan dia. Okey. Dan ni soalan yang pertama. Dia pergi ke soalan yang kedua. Dan sebenarnya Sayyiduna Sa'd bin Abi Waqqas dia pandai. Dia tanya, "Ya Rasulullah, a'ukhallafu ba'da ashabi?" Semua sahabat kamu mereka akan balik, atau semua kawan-kawan saya mereka akan balik, dan saya akan tinggal di sini, saya akan mati di sini. Apa masalah kalau dia mati dekat Mekah? Apa yang lebih baik, tempat yang lebih baik, Mekah atau Madinah? Kalau mengikuti mazhab Imam Syafi'i, Mekah lebih mulia, lebih baik pada Madinah. Al-Imam Malik dia kata Madinah lebih baik pada Mekah. Tapi mengikuti mazhab Syafi'i, dia kata Mekah. Kenapa dia tak nak mati dekat sana? Sebab apa? Tak ada orang jawab. Dah penat ke? Banyak kelas. Dia kata sebab dia takut pada hijrah dia. Hijrah dia akan jatuh atau tak dapat pahala hijrah dia kalau dia balik kepada tempat yang dia berhijrah. Ni khas untuk Makkah sahaja. Okey, contohnya satu orang dia datang daripada UK, contoh dan dia duduk dekat Malaysia. Masa insya-Allah orang Islam akan jadi kuat, lepas tu kita dah buka ni UK, dan UK jadi orang Islam, negara Islam. Orang itu dia boleh balik UK, dia boleh, tak ada masalah. Kalau syaratnya UK akan jadi negara Islam. Tapi kalau dia masih dia orang negara bukan Islam dan dia nak balik, hijrah dia dah batal, tak boleh balik. Itu Sayyiduna Sa'd bin Abi Waqqas dia takut kalau hijrah dia, pahala hijrah dia hilang. Ya Rasulullah, khallaf. Dia tanya pasal satu benda yang ghaib. Kalau dia tanya Abu Bakar tak tahu ghaib, tapi Rasulullah tahu. Dia tanya, "Ya Rasulullah, macam mana?" Dia kata, "Tak, kamu akan balik ke Madinah dan ada beberapa kaum akan dapat faedah atau manfaat daripada kamu, dan ada beberapa kaum yang akan dapat mudarat daripada kamu." Apa Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas buat? Dia tak buat apa-apa. Masa yang dah ada fitnah di antara Ali dan Muawiyah, dia pergi luar Madinah dan dia membina, bukan luar Madinah, luar Al-Haram. Okey, Al-Haram dia tanah haram,
dia membina satu rumah dan dia duduk sana. Dia tak masuk fitnah itu di antara Sayyidina Ali dan Muawiyah. Tapi anak-anak dia mereka masuk. Lepas tu semalanya satu perempuan itu nama dia Aisyah binti Sa'd bin Abi Waqqas. Hari itu dia ada satu anak perempuan. Tapi masa yang dia balik, dia kahwin, dia dapat beberapa anak. Dapat 5 anak. Mus'ab, Amir, Umar, Muhammad, dan ada lagi satu. Dia dapat 5 anak lelaki masa yang dia balik ke Madinah. Tapi anak-anak dia mereka lain-lain. Contohnya, kalau Mus'ab dan Amir, 2 orang ini mereka cari ilmu hadis dan jadi ulama hadis. Anak yang ketiga nama dia Umar. Dia ikut siapa? Dia ikut Muawiyah. Dan dia jadi ketua tentera Sayyidina Muawiyah. Hari itu Yazid bin Muawiyah, anak Sayyidina Muawiyah, Yazid bin Muawiyah hantar dia untuk lawan siapa? Sayyidina Al-Husain. Dan dia di dalam tentera dia yang ketua tentera yang membunuh Sayyidina Al-Husain. Dia yang leader. Itu satu mudarat sebenarnya. Tapi Rasulullah dia bagi tahu dia satu benda yang dia tak tahu apa makna dia. Tapi kita baru dapat. Sayyidina Sa'ad hari itu anak dia Umar, dia datang kepada ayahnya. Dia kata, "Kamu duduk sini, apa buat di sini? Pergilah membuat satu berdamai di antara Muawiyah dan Ali." Dia kata, "Tak, saya tinggalkan fitnah, saya di sini." Okey? Dia marah dan dia pergi. Macam Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, dia tak rida di atas dia. Hamba anak dia Abi Waqqas, dia datang kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas di atas muka dia. Dan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas tanya dia, "Kenapa darah itu?" Dia kata, "Sebenarnya anak kamu yang pukul saya. Masa yang dia pukul saya ni darah dia pergi atas muka saya." Dia kata macam tu. Dan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dia buat satu doa di atas dia. Dia kata, "Ya Allah, la tumithu hatta taf'ala bihi mithla hadha." Dia tak mati sampai dia akan dapat yang sama. Lepas dia tentera dia membunuh Sayyidina Al-Husain, lepas 10 tahun ada satu orang pukul dia di atas kepala dia, darah dia keluar di atas muka dia dan dia mati. Sebab apa? Sebab doa ayahnya. Okay? So itu ayyantafi'a bika aqwamun wa yudarru bika akharun. Ada satu mudarat. So kita tengok sekarang, kalau nak cari dekat isnad, nanti kita akan dapat Mus'ab bin Sa'd bin Abi Waqqas, akan dapat Amir bin Sa'd bin Abi Waqqas. So mereka dah bagi manfaat kepada kita sekarang. Okay? Tapi Sayyidina Al-Husain dapat mudarat daripada dia. Okay, daripada anak dia sebenarnya. Nah, Sa'd bin Khawlah. Kenapa Rasulullah dia rasa sedih pada Sayyidina Sa'd bin Khawlah? Kenapa? Sayyidina Sa'd bin Khawlah dia berhijrah kepada Al-Habsyah, Ethiopia sekarang, dan dia balik. Hijrah yang kedua dia pergi dan balik. Lepas tu masa yang Rasulullah berhijrah daripada Makkah ke Madinah, dia ikut Rasulullah ke Madinah. So dia dah buat berapa? 3 hijrah. Tapi hijrah yang paling tinggi yang ada bani apa dia hijrah daripada Makkah ke Madinah sama dengan Rasulullah. Dia datang ke Makkah, satu hari dia ada satu berhajat atau satu barang yang dia terlupa dekat Makkah. Dan dia minta izin daripada Rasulullah. Dia kata, "Ya Rasulullah, barang itu saya sangat berhajat dia. Boleh saya pergi ambil dan balik?" Dia kata, "Boleh." Rasulullah dia benar kepada dia. Dia pergi Mekah, dan siapa yang tunggu dia dekat sana? Malaikat maut. Dia ambil roh dia. Lepas tu dia wafat dekat Mekah. Dia hilangkan apa? Bahala hijrah. Tak ada lagi. Itu Rasulullah selalu kalau ada satu orang, Rasulullah takut.
Kalau satu orang sahabat dia nak pergi, dia akan hati-hati. Dia kata, cepat balik, jangan duduk sana lama. Rasulullah takut kalau dia akan wafat dekat sana. Itu selalu Rasulullah dia rasa sedih sebab dia tak dapat Sa'ad bin Khawlah. Naam. قال وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم رواه مسلم. Daripada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat tubuh badan dan rupa paras kamu, tetapi Dia melihat jantung hati dan juga perbuatan-perbuatan. Hati-hati kamu. Naam. Allah Subhanahu wa taala akan tengok pada hati kita. Maknanya al-batin, bukan az-zahir. Boleh nampak satu orang yang dia sangat khusyuk, masya-Allah. Kalau ada satu kalau satu kucing dia masuk di dalam di dalam jubah dia tak nampak. Okey, tapi di dalam hati dia sana ada satu riya. Okey, innallaha la yanzuru ila suwarikum, tak tengok pada yang gambar kita, apa yang di luar, apa yang az-zahir. Tapi yang paling penting al-batin. Itu yang kita akan menunjuk kita, kanan, kiri, betul, salah. Itu yang penting. Dan selalu setiap orang dia kena setiap hari dia akan semak, dia akan cek macam mana hati dia, macam mana dia fikir, apa amalan dia. Setiap hari kena duduk dan buat menhisab diri sendiri. Okey, setiap hari akan buat. Okey, ni satu. Dua, Sayyidina Abu Hurairah. Siapa yang tahu Sayyidina Abu Hurairah dia masuk Islam bila? Bila dia masuk Islam? Tahun ke-6 sebelum wafat Rasulullah 3 tahun. Jadi berapa? 8 Hijrah. Dia masuk Islam masa yang umur pada tahun 8 Hijrah. Rasulullah wafat pada tahun berapa? 13 11. Okey, 11. So maknanya dia duduk di umur dia, boleh kata macam tu, umur dia di dalam Islam berapa? 3 tahun saja. 3 tahun saja di dalam Islam. Dia jadi apa? Sahabat yang paling beriwayat hadis daripada Rasulullah. Al-mukthirina min al-hadis. Kenapa? Sebab dia duduk di dalam masjid, tak keluar daripada masjid. Ni lusa, bukan semalam, kemarin hari Ahad. Ada ni satu majlis dekat Masjid Sungai Isab. Masjid Sultan Ahmad Shah Sungai Isab, kita baca Syama'il Muhammadiyah. Dekat sana kita melalui satu hadis. Dah baca satu hadis. Sayyidina Abu Hurairah dia kata, dia duduk hari itu dekat majlis dia dan ada banyak pelajar depan dia. Dan dia tengok pada dia, oh ya Allah, dia pakai satu baju yang cantik sangat daripada katan, cotton. Dia tengok, oh baju yang cantik. Dan Sayyidina Abu Hurairah dia buat macam ni. Dia buat macam ni. Dia macam rasa dia macam takjub atau dia surprise pada diri sendiri. Dan ni pelajar-pelajar dia kata, kenapa buat macam tu? Dia kata, kalau kamu tengok pada saya masa yang satu hari saya duduk di dalam masjid Rasulullah dan saya jatuh. Saya jatuh sebab saya lapar sangat. Saya jatuh dan ni leleh itu air apa panggil dia? Air liur dia keluar dari mulut saya. Sebab saya sangat lapar. Dan ada satu orang dia lalu dekat masjid, dia nampak Sayyidina Abu Hurairah macam tu, dia buka mulut dia macam tu dan dia air liur dia keluar, dia fikir itu orang crazy. Dia kata dia letak kaki dia di atas hilir saya. Dan dia kata majnun, dia kata macam tu. Dia kata, tapi dia bersabar di atas mencari ilmu sampai dia akan dapat satu darjat yang tinggi. Okey? Sayyidina Abu Hurairah masa yang dia masuk Islam, dia suka ibu dia sangat.
Dia suka ibu dia. Setiap hari dia minta dia, "Ma, masuk Islam lah." Dia kata tak nak. Dia rasa macam tak suka Islam. Dan dia pergi kepada Rasulullah. Dia kata, "Ya Rasulullah, ni ibu saya, dia tak terima Islam. Doalah kepada dia. Sebab saya suka dia sangat." Dia kata, "Ya Allah," macam hadis dia, yani Rasulullah dia doa kepada dia untuk ibu dia akan masuk Islam, dan semua manusia akan suka Abu Hurairah dan ibu dia. So sesiapa yang dia rasa sekarang suka Sayyidina Abu Hurairah, dia adalah mukmin. Dan sesiapa yang dia tak suka Sayyidina Abu Hurairah, maknanya dia bukan mukmin pasti. Macam Sayyidina Ali bin Abi Talib, qala la yuhibbuhu illa mu'min wa la yubghiduhu illa munafiq. Tidak ada satu orang yang dia suka Sayyidina Ali, dia pasti orang beriman. Dan sesiapa yang dia tak suka Sayyidina Ali bin Abi Talib, dia adalah orang munafik. Dan sama dengan Abu Hurairah, doa yang sama. Masa yang dia balik, dia berjalan, dia nak masuk rumah, ibu dia kata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Sebelum dia tanya dia, "Dah masuk Islam ke?" Dia terus bagi tahu dia. Itu kenapa Sayyidina Abu Hurairah kalau dia nak keluar untuk ajar pelajar-pelajar dia, akan dia kata, "Assalamu alayki ya ummah." Dia bagi salam kepada ibu dia. Boleh benar kepada saya pergi mencari ilmu, bukan mencari ilmu, untuk ajar ilmu itu. Dia kata, "Ya, pergilah." Dia kata, "Jazakillahu khairan." Jazakillahu khairan, sebab kamu yang benar kepada saya. Dan dia akan jawab, "Wa jazakallahu anni khairan," sebab kamu yang jemput saya kepada Islam. Itu dia Abu Hurairah. Ya, Sayyidina Abu Hurairah. Dan kita suka Sayyidina Abu Hurairah. Naam. Hadis yang seterusnya, qala wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yuqatilu ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق عليه. Daripada Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai seseorang yang berperang dengan tujuan menunjukkan keberanian. Ada lagi yang berperang dengan tujuan kerana panas hati yang penuh kebencian, dan ada pula yang berperang dengan tujuan kerana riak. Maka yang mana satukah di antara semua itu berperang kerana Allah Ta'ala? Jawab Rasulullah SAW, sesiapa yang berperang semata-mata untuk menegakkan kalimah Allah, maka dialah orang yang berperang pada jalan Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kita kena fokus di atas hak dan tinggal batil. Tiga benda yang dia sebutkan dia di sini, semua salah. Tapi Rasulullah tak jawab yang pertama salah, yang kedua salah, yang ketiga salah. Tak. Rasulullah dia bagi satu kaedah yang am. Kalau kita dah membuatkan dia, maknanya dah menjauhi pada tiga benda yang tak baik itu. Qala li man qatala fi sabilillah takuna kalimatullah ya'la. Ni am. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala itu fi sabilillah. Naam, dan semua benda, bukan yang al-jihad fi sabilillah. Semua benda, mencari ilmu, pergi kelas, nak bagi sedekah, birrul walidain, okey, silatul rahim, apa semua ni dia kalau kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang seterusnya, qala wa an Abi Bakrah Nufai' ibn al-Harith al-Thaqafi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza iltaqa al-muslimani bi sayfayhima fal-qatil wal-maqtul fi an-nar. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه متفق عليه. Daripada Abu Bakrah bin Nufai' bin Al-Harith As-Thaqafi radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dua orang muslim berbunuh-bunuhan, maka pihak yang membunuh dan yang terbunuh kedua-duanya masuk neraka. Abu Bakrah bertanya, "Wahai Rasulullah, orang yang membunuh memanglah masuk neraka, tetapi bagaimana orang yang terbunuh pun masuk neraka?" Jawab baginda, "Kerana dia berniat dengan bersungguh-sungguh hendak membunuh lawannya." Hadis Bukhari dan Muslim. So maknanya Allah Subhanahu wa taala masukkan dia neraka mengikuti apa? Sebab niat dia buruk, Allah akan balaskan dia. Naam.
Hadis yang terakhir untuk majlis kita malam ni, qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatu ar-rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi suqihi wa baytihi bid'an wa 20 darajah. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه متفق عليه. هذا لفظ مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم فتح الياء والهاء وبالزاي أن يخرجه وينهضه. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pahala sembahyang jemaah bagi seseorang lebih daripada sembahyang bersendirian, sama ada di tempat kerjanya yang di pasar atau di rumahnya dengan gandaan 25 derajat. Kerana orang yang telah menyempurnakan wuduk kemudian pergi ke masjid dengan tujuan untuk bersembahyang semata-mata, maka setiap langkah perjalanannya itu diberi satu darjat, yakni pahala, dan dihapuskan satu dosa sehingga dia masuk ke dalam masjid. Dan apabila dia berada di dalam masjid, dia dianggap seperti orang yang bersembahyang. Oh, dia kata ni darjat, maknanya pahala. Dan dihapuskan satu dosa sehingga dia masuk ke dalam masjid. Dan apabila dia berada di dalam masjid, dia dianggap seperti orang yang bersembahyang selagi dia menunggu untuk berjemaah. Dan para malaikat mendoakan untuk seseorang selagi dia berada di tempat sembahyang dengan doa, Ya Allah, Ya Tuhanku, rahmatilah dia, ampunilah dia, terimalah taubatnya selama dia tidak menyakiti dan tidak berhadas di tempat itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salat malaikat di atas kita adalah doa, dan doa mereka kepada kita, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, bagi dia maghfirah, bagi dia rahmat. Selalu ni salat malaikat di atas kita. Okey. Kalau kita beriktikaf di dalam masjid macam sekarang, kita dah salat maghrib sampai isyak. Okey, masa yang kita duduk di sini, selalu malaikat dia kata Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Itu kerja mereka. Ulang sahaja. Okey, ulang sahaja. So lepas tu malaikat itu akan salat kepada orang yang dia beriktikaf sahaja? Tak. Ada ramai banyak keadaan. Keadaan yang kedua, kalau satu orang puasa dan ada satu orang depan dia makan. So malaikat itu akan doa kepada Allah SWT, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, untuk orang yang berpuasa. Ni keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, kalau satu orang dia sahur, dia makan sahur. Walaupun dia makan sahaja dan kita suka makan, tapi malaikat itu Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Malaikat sahaja? Tak. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada orang yang berpuasa atau dia makan sahur, ya ighfir lahu irhamhu. Allah doa kepada orang yang dia makan untuk sahur, bukan malaikat sahaja. Qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Allah dan malaikat dua-duanya mereka akan bersalat di atas orang makan sahur. Okey, salat mereka Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Baik. Okey, di sini apa dia kata? Dia kata setiap langkah dia kata darjat. Satu darjat, bukan satu pahala. Setiap langkah dia akan naik darjat dekat syurga. Itu sahaja? Tak. Ada lagi satu hadis yang saya kalau ingatkan dia, saya akan takjub sangat pasal hadis itu. Nak bagi tahu, tapi kena janji saya akan buat. Kalau boleh buat, saya akan bagi tahu. Hadis yang sangat cantik, pahala dia sangat tinggi. Saya tak tahu satu amalan kecuali mencari ilmu, satu amalan yang lebih besar pada hadis ini. Ini motivasi ya. Siapa nak buat?
Kalau berjanji saya akan bagi tahu. Abang Jeffrey yang paling penting. Okey. Okey, semua kata semua insya-Allah. Rasulullah dia bagi tahu, Rasulullah bersabda, qala man ghassala wa ightasal. Okey, saya akan bagi tahu dalam bahasa Arab, nanti akan terjemahan. Tapi fokus sama dengan ni, apa yang saya kira berapa di sini. Qala man ghassala wa ightasal wa bakkara wa ibtakar wa masya wa lam yarkab wa dana min al-imam wa lam yalghu. Empat syarat. Yang pertama, ghassala wa ightasal. Dia ambil mandi dan dia suruh kawan dia ambil mandi. Satu, syarat yang pertama. Man ghassala wa ightasal. Okey, syarat yang kedua, wa bakkara wa ibtakar. Dia keluar awal daripada rumah atau daripada mahalla mana-mana, keluar awal dan datang masjid awal. Masjid yang ada Jumaah, masjid jami'. Okey, dia kata bakkar awal, bakir. Okey, dia keluar awal dan dia sampai awal. Bukan dia pergi satu tempat tak tahu, dia jalan lepas tu dia baru sampai. Tak. Okey, wa bakkara wa ibtakar wa masya wa lam yarkab. Dia berjalan tak naik satu kenderaan. Ini syarat yang ketiga. Wa masya wa lam yarkab wa dana min al-imami wa lam yalghu. Dia salat paling dekat pada imam. Maknanya saf yang pertama atau yang kedua. Wa dana min al-imami wa lam yalghu. Dia tak main-main atau bercakap atau buat apa-apa. Dia duduk sahaja baca Quran atau zikir sampai habis khutbah, sampai habis salat Jumaat. Okey, faham empat syarat itu? Okey, apa pahala dia? Qala sallallahu alaihi wasallam, kana lahu bi kulli khutwatin ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Setiap langkah Allah akan bagi dia setahun yang dia penuh dengan qiyamul lail dan puasa. Kana lahu bikulli khutwatin, khutwah itu langkah, setiap langkah ajru sanatin, Allah bagi dia pahala 1 tahun yang penuh dengan qiyamul lail dan puasa. Kita boleh puasa 360 hari, boleh? Setiap hari boleh? Tak boleh. Kita boleh qiyamul lail setiap malam? Tak boleh. Tapi at least kena akan buat dia dekat hari Jumaat. Ni khas untuk lelaki. Perempuan itu kesian. Ya. Tapi tak apa. Perempuan dia boleh bagi tahu kepada suami nanti kalau berkahwin, atau bagi tahu abang atau bagi ayah, bagi tahu kalau mereka buat, kita akan dapat yang sama. Okey, kalau nak cari ni hadis sahih dekat Allahumma salli ala Muhammad, Sunan Abi Dawud. Okey, dia kata hadithun hasanun sahih. Hukmul hadith hadithun hasanun sahih. Kalau nak cari boleh jumpa dia, insya-Allah. Okey, 4 syarat kita akan dapat setiap langkah ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Okey, terima kasih banyak, jazakumullahu khairan. Kita akan berhenti di sini dan sambung insya-Allah minggu depan. Subhanakallah wa hamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik.